Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita. Tidak lama lagi sebuah pusat jualan kraft tangan akan diwujudkan di daerah Tatau yang bertujuan membantu penduduk menjual dan memasarkan hasil produk dan kraft tangan mereka. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, sudah tiba masanya produk dan kraft tangan hasil tangan ini dijual bagi menambah pendapatan penduduk selain mempromosikan barangan buatan tempatan. Kita baru si rumah KTC kena digunakan silap pejabat daerah, lalu nya kada renovate. Kendul bala kita yang agak city center craft kendul bala kita ke bawut kita 60 kakus tu. Nampak kendul kita nganjung barang kita dia, kita ngasuh orang mesti jaga sampai kia awak kurang beli nemu giga nama taken guna silap dia. Jadi nya city cara aku kat nolong mantuk bala kita itu tadi udah kita bisi produk kena rimpu lebih lagi bakal utai kena gagak sekedar bala kita kelandia kena jari bergagak ketika yang bergagak nama-nama berlok kebakul kau semua utai kepunya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam Kraft Kreatif sempena program Agricorp Siri 7 Anjuran Pejabat Pertanian Daerah Selangau dan Wanita GPS Dun Kakus baru-baru ini. Untuk itu, Datuk John Siki menyeru setiap penduduk yang terlibat dalam penghasilan produk menggunakan kemudahan dalam talian atau internet bagi memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus menyeru pengusaha dan mereka yang terlibat dalam kraft tangan mendaftarkan dengan Majlis Kraft Sarawak dan Majlis Kraft Tangan Malaysia bagi mendapatkan bantuan dan pinjaman dalam memperluaskan lagi penghasilan produk dan kraft tangan. Jadi, nagai kita keminat bak kraft. Tahu ke kraft tangan tu tadi. Kraft tangan macam-macam kraft. Aku minta bala kita itu tadi mesti register dari ngau Sarawak Craft Council. Tahu kanggo Malaysia Craft Council. Malaysia Craft Council Kediri enyak ke seluruh Malaysia. Lalu di Sarawak enyak kumai Sarawak Craft Council. Jadi bak Sarawak Craft Council gaya kena madah kepala kita enyak aku menjadi chairman Sarawak Craft Council kita di Sarawak itu. Jadi aku gaya nak ngerah gaya nak madah gaya bala kita kena peluangnya kalau aku kaki bedau dia. Seterusnya, Kerajaan Sarawak mengenal pasti 3 inisiatif dalam usaha mencapai sasaran 70% tahap sara diri pengeluaran beras negeri menjelang tahun 2030. Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin berkata, inisiatif pertama ialah memastikan bekalan benih padi mencukupi. Manakala inisiatif kedua, ujarnya, menambah baik infrastruktur ladang dan seterusnya, mempergiatkan mesinisasi ladang atau penggunaan mesin berteknologi. Semasa majlis penyerahan benih padi berkualiti di tapak ladang benih Kampung 5 Pandu pada Selasa, beliau turut memberitahu untuk memastikan bekalan benih padi mencukupi. Padi moden yang berpotensi memberi hasil yang tinggi dan tempoh matang yang pendek seperti MR269, MR297 akan disyorkan untuk menggantikan kualiti benih padi tradisional. Sementara itu, beliau memberitahu dengan menanam padi yang berkualiti, ia akan meningkatkan hasil dan merealisasikan matlamat tahap sara diri beras Sarawak menjelang tahun 2030. Berikut pula perkembangan di Jomoreng. Penerima geran projek kecil luar bandar MRP diseru menggunakan peruntukan tersebut dengan sebaiknya untuk manfaat bersama khususnya kepada komuniti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jomoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan peruntukan itu sebagai inisiatif membantu masyarakat, termasuk menerusi persatuan atau kelab menjalankan aktiviti masing-masing. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek MRP Dun Jomoreng pada Selasa. Antara penerima-penerima MRP adalah seperti yang tertera.
SK IGAN dan Lembaga Kemajuan Islam IGAN LAKI masing-masing turut menerima peruntukan khas Perdana Menteri sebanyak RM50,000. Sementara itu, penerima geran MRP berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan juga wakil rakyat mereka di atas peruntukan itu yang penting untuk menjalankan aktiviti berkaitan. Laporan berita berikutnya. Selepas lebih 100 tahun industri perkayuan wujud di Sarawak, Jabatan Hutan Sarawak telah memainkan peranan penting kepada pembangunan negeri dan rakyat di negeri ini. Menurut Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad, sepanjang tempoh itu beberapa kejayaan telah dicapai Jabatan Hutan Sarawak, antaranya adalah seperti tertera. Berucap dalam seminar perkongsian maklumat prosedur kerja dan tugas-tugas terkini Jabatan Hutan Sarawak 2020 pada Selasa, Datuk Hamdan berkata, melalui industri perkayuan ini juga Kerajaan Sarawak secara purata memperolehi pendapatan antara RM500 juta hingga RM700 juta setiap tahun hasil daripada kutipan royalti, ses dan premium bala. Industri ini juga turut menyediakan lebih daripada 100,000 peluang pekerjaan. Tambah beliau lagi, Jabatan Hutan Sarawak turut berusaha dengan pelbagai agensi antarabangsa seperti SITES, Ramsar, UNESCO World Heritage Site, HOB dan sebagainya mendapatkan pengiktirafan serta memperkasakan lagi pengurusan dan penjagaan hutan di Sarawak. Dalam pada itu, Jabatan Hutan Sarawak turut menggunapakai teknologi terkini bagi memperkasakan pelaksanaan aktiviti pencegahan dan penguatkuasaan serta mengadakan operasi bersama dengan pelbagai agensi penguatkuasaan negeri seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Maritim, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN dan sebagainya. Berita selanjutnya di Serian. Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memperkasakan peranan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Presiden bahagian Serian Tuah Suni berkata, barisan pemimpin JKKK di bahagian berkenaan perlu dibantu dengan meningkatkan kecekapan kepimpinan mereka dalam hal ehwal pengurusan kampung serta masyarakat. Jelasnya setiap ahli JKKK memainkan peranan yang penting dalam mentadbir kampung masing-masing. Beliau berkata demikian semasa majlis penangguhan program Kepolisian Komuniti Peringkat Daerah Kecil Siburan di Kampung Sinjok Siburan pada Isnin. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerjasama masyarakat khususnya JKKK dan agensi-agensi kerajaan amat perlu dalam memastikan tadbir urus di peringkat kampung berjalan lancar. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.